A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Ustazah harap anak-anak semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, pada pagi hari ini seperti biasa kita akan belajar subjek pendidikan Islam. Dan pada hari ini kita akan belajar bidang adab di bawah tajuk Cintakan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, Ustazah nak setiap daripada kamu membuka buku teks pendidikan Islam pada muka surat 140. Baiklah, kita lihat pada tajuk yang tertera. Cintakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu perhatikan pada dua muka surat ini, pada muka surat 140 terlebih dahulu dinyatakan pengertian sunnah itu apa, sunnah Rasulullah itu apa, dan gambaran beberapa akhlak ataupun perbuatan yang dikira sebagai sunnah Rasulullah. Begitu juga pada muka surat 141 dinyatakan dalil nakli tentang sunnah Rasulullah dan juga beberapa perbuatan atau perilaku yang dikaitkan dengan sunnah Rasulullah. Sebelum Ustazah menerangkan lebih lanjut tentang tajuk ini, Ustazah nak bertanya, pernahkah kamu dengar perkataan sunnah? Ini sunnah ya, bukan sunat. Nanti kan ada yang baca sunat pula. Ini perkataan ni sebutannya sunnah. Kalau kamu pernah dengar perkataan sunnah, apakah yang kamu faham tentang sunnah? Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, Ustazah nak terangkan pengertian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Baik, apa maksud pernyataan ini? Sesuatu yang bersumberkan, maknanya sesuatu perkara atau berita yang berkait dengan ucapan, apa yang diucap atau apa yang dikatakan oleh Nabi, itu dinamakan sunnah, ataupun perbuatan Nabi. Contoh kat sini solat, Nabi menunjukkan cara solat yang betul. Perbuatan Nabi solat tu itu dinamakan sunnah. Dan yang ketiga, sifat serta akhlak Nabi. Maknanya para sahabat Nabi ni diorang tengok akhlak Nabi ketika berada bersama orang tua, ketika Nabi berada bersama kanak-kanak dan juga bersama haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Maknanya segala apa yang dikaitkan dengan Nabi itu yang dinamakan sunnah. Maknanya yang pertama apa yang diucap oleh Nabi, yang kedua apa yang dibuat oleh Nabi, perbuatan Nabi, yang ketiga sifat serta akhlak Nabi. Semua itu, ketiga-tiga ini dinamakan sunnah. Sekarang kita lihat pula pada dalil nakli ataupun dalil daripada Al-Quran yang menyatakan tentang perkara ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajj ayat ke-7.
Maksudnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Maksud ayat ni ialah Allah menyuruh kita mentaati apa sahaja yang diperintahkan oleh Rasul kepada kita, maka kita kena terima. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka kita hendaklah tinggalkan perkara tersebut. Baiklah, sekarang kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan sunnah perkataan. Sunnah perkataan ialah semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Maknanya apa? Sunnah perkataan maksudnya segala apa yang diucapkan oleh Nabi, sama ada apa yang Nabi suruh ataupun apa yang Nabi larang, dan juga apa yang Nabi galakkan. Itu namanya sunnah perkataan. Maknanya Nabi bagi tahu kita. Okey? Nampak kan jelas gambar di sini? Baiklah, di dalam buku pada muka surat 142 dinyatakan contoh. Maknanya contoh apa yang dinyatakan sunnah perkataan. Baiklah, yang pertama, kelebihan membaca Al-Quran. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, ini adalah salah satu contoh sunnah perkataan. Maknanya apa yang Nabi suruh dan galakkan, iaitu tentang kelebihan membaca Al-Quran. Dalam hadis ni, ini kita namakan hadis ataupun sunnah, dinyatakan bahawa Abu Umamah ni sahabat Nabi. Abu Umamah ni dia pernah mendengar Nabi bercakap. Nabi berkata, Nabi menyuruh kita membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab nanti Al-Quran ni akan datang pada hari kiamat. Dia bagi syafaat pada kita. Maknanya dikala kita tercari-cari bantuan pada hari kiamat, bacaan Al-Quran kita itu akan datang sebagai pembantu keadaan kita pada hari tersebut. Bila mana kita beramal, membaca dan juga beramal dengan hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran. Ini adalah satu contoh yang mana Nabi memberi galakan, Nabi menyuruh. Itu maknanya Nabi bercakap. Yang kedua, jauhkan sifat sombong dan bangga diri. Daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang kedua ini pula daripada sahabat Nabi, iaitu sahabat Nabi namanya Harithah bin Wahab. Harithah bin Wahab ni dia mendengar Nabi berkata, mahukah aku beritahu siapakah ahli neraka? Nabi tanya, mahukah kamu tahu siapakah ahli neraka? Kemudian Nabi cakap, mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka kumpul harta, lepas tu kedekut, tak nak belanjakan, tak nak bersedekah untuk kebaikan. Tengok gambar tu, dia kedekut kan, dia tak nak bersedekah. Maknanya ini adalah salah satu contoh yang dimaksudkan dengan sunnah perkataan. Nabi menyatakan dengan ucapan baginda sendiri. Baiklah, tadi adalah contoh sunnah perkataan. Sekarang kita lihat pula sunnah perbuatan. Apa itu sunnah perbuatan?
segala perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Apa maksud pernyataan ni? Maknanya sunnah perbuatan tu ialah segala perbuatan Nabi. Nabi tak cakap, tapi perbuatan Nabi tu para sahabat dia tengok, lepas tu mereka ceritakan kembali. Contoh sunnah perbuatan ialah seperti solat. Okey, solat. Kita disuruh solat tapi kita tak tahu macam mana nak solat. Jadi Nabi tunjukkan cara solat yang betul. Nabi bukan bercakap untuk solat, tapi Nabi tunjukkan cara. Macam mana nak angkat takbir, macam mana nak rukuk, sujud, tahiyat akhir dan beri salam. Begitu juga untuk tayamum. Nabi terangkan cara untuk bertayamum. Nabi bukan cakap tapi Nabi tunjukkan cara. Itu maksud sunnah perbuatan. Maknanya perbuatan Nabi dijadikan ikutan ataupun bukti bagi sesuatu perkara. Baiklah, di sini dia beri contoh apa yang dimaksudkan dengan sunnah perbuatan. Yang pertama, mengutamakan anggota kanan. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Muttafaqun alaih. Maknanya di dalam hadis ini diterangkan bahawa Aisyah ni adalah isteri Nabi. Dia menceritakan bahawa Nabi Muhammad dia suka memulakan sesuatu perbuatan tu dengan anggota sebelah kanan. Macam dalam ni Nabi memulakan anggota kanan ketika nak pakai kasut dengan bersuci. Itu maknanya Aisyah menceritakan kembali perbuatan Nabi. Baiklah, yang kedua, merendah diri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpainya walaupun kanak-kanak. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, contoh yang kedua ni menyatakan bahawa Nabi Muhammad ni adalah suka merendah diri. Anas bin Malik ni sahabat Nabi, dia cerita bahawa Nabi Muhammad ni sentiasa merendah diri sehingga tahap memberi salam. Memberi salam, Nabi akan memberi salam yang pertama. Bukannya orang bagi salam pada Nabi, tapi Nabi bila jumpa je orang, dia akan bagi salam terlebih dahulu. Walaupun kepada kanak-kanak. Begitu merendah dirinya Nabi kita sehingga Nabi akan mulakan salam terlebih dahulu. Walaupun orang itu adalah kanak-kanak, lebih muda daripada baginda. Itu adalah contoh perbuatan Nabi yang suka merendah diri. Okey, yang ketiga, perbuatan Nabi menggosok gigi. Diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak atau kayu sugi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, contoh yang ketiga ni pula menerangkan bahawa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, seorang yang sangat pembersih. Dia suka menggosok gigi terutamanya ketika hendak solat. Okey, di sini sahabat Nabi namanya Huzaifah, dia bercerita bahawa Nabi Muhammad ketika bangun je daripada tidur, Nabi Muhammad akan gosok gigi menggunakan kayu siwak ataupun kayu sugi. Okey, ketiga-tiga contoh ini menunjukkan perbuatan Nabi, bukannya ucapan Nabi. Okey, boleh beza ya antara sunnah perbuatan dengan sunnah perkataan. Yang tiga ini adalah sunnah perbuatan. Baiklah, sekarang kita lihat apa pula kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni? Baiklah, yang pertama, menjadi bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buat apa yang
disuruh oleh Nabi, yang digalakkan oleh Nabi, itu adalah sebagai bukti kita cintakan Nabi kita. Macam kita lah, kita sayangkan pada mak kita, mak ayah kita. Apa caranya? Apa buktinya? Kita buat apa yang mak ayah kita suruh. Begitu juga Nabi. Kalau kita sayangkan Nabi kita yang sentiasa nak selamatkan umatnya, caranya dengan apa? Dengan mengamalkan apa yang disuruh oleh Nabi. Yang kedua, mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat. Okey, bila kita melakukan apa yang disuruh oleh Nabi, apa yang ditunjukkan oleh Nabi, kita ikut, insya-Allah kita akan mendapat syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat maknanya bantuan daripada Nabi Muhammad masa di akhirat nanti. Di waktu akhir kita di akhirat nanti, kita tak ada siapa yang dapat bantu. Yang dapat bantu kita ialah Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang diutus kepada kita. Kita dah ikut apa yang Nabi kita suruh, insya-Allah Nabi kita akan menolong kita di akhirat nanti. Yang ketiga, terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai. Bila kita ikut apa yang disuruh oleh Nabi, contohnya sembahyang di awal waktu, ataupun mentaati mak ayah, seperti yang dilakukan oleh Nabi, automatik insya-Allah kita akan terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, sebab kita mencontohi perbuatan baik Nabi. Okey, yang keempat, membentuk umat berperibadi mulia. Bila kita mengamalkan apa yang dibuat, apa yang disuruh oleh Nabi, insya-Allah kita akan menjadi umat manusia yang berperibadi mulia dan dihormati oleh orang lain, termasuklah daripada orang bukan agama Islam. Bila kita ikut apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi buat, mereka akan tengok, ya Allah, baiknya lah umat Islam ni. Okey, yang kelima, menjadikan diri lebih beristiqamah dalam ibadah. InsyaAllah bila kita mengikut apa yang disuruh oleh Nabi, apa yang dibuat oleh Nabi, akan menjadikan diri kita ni lebih beristiqamah, lebih berterusan. Maknanya tetap pendirian dalam melakukan ibadah. Itulah kelebihan bila kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Baiklah, sekarang kita lihat pula apa itu contoh-contoh amalan sunnah Rasulullah SAW yang boleh kita lakukan amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, menutup aurat. Sebagai umat Islam, kita haruslah menutup aurat dengan sempurna. Yang lelaki batas auratnya pusat hingga ke lutut, dan yang perempuan keseluruhan tubuh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Tutup aurat dengan sempurna. Okey, yang kedua, membaca Al-Quran. Seperti yang kita dah baca tadi, hadis tadi menyatakan Nabi menggalakkan kita membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini, bacaan kita itu akan datang pada hari kiamat. Dia akan tolong kita. Bukan masa di hari kiamat lagi. Masa kita dalam kubur lagi, dia dah datang. Bacaan kita tu, dia akan datang menerangi kubur kita. Yang ketiga, menjadi anak soleh. Nabi menyuruh kita menjadi anak yang taat kepada ibu bapa. Hatta walaupun mak ayah kita tu bukan beragama Islam. Kita perlu berbuat baik kepada mereka. Maknanya jangan melawan perintah mak ayah. Mak ayah suruh apa buat. Selagi mana mak ayah tu suruh benda yang tidak menyalahi agama Islam, kita kena taat kepada mak ayah kita. Okey? Yang keempat, menggunakan tangan kanan. Seperti dalam hadis tadi, Nabi menggunakan tangan kanan dalam kebanyakan perkara. Lebih-lebih lagi kalau makan. Tangan kanan. Gunakan tangan kanan.
dalam nak memulai sesuatu perkara. Tetapi kalau kita nak masuk tandas, janganlah mula dengan sebelah kanan, masuk dengan kaki kiri. Maknanya ikut keadaan dan situasi. Yang kelima, menuntut ilmu. Nabi menyuruh kita menuntut ilmu. Bukannya Nabi suruh kita beribadah, tak ada ilmu. Nabi suruh kita menuntut ilmu, kena rajin belajar. Sebab itulah kita kena belajar, tak boleh malas-malas. Bila kita belajar, banyak benda kita akan tahu, barulah kita dapat faham apa itu erti dalam kehidupan. Maknanya kita mengetahui segala perkara, pelbagai perkara dalam kehidupan ini melalui menuntut ilmu. Yang keenam, menjaga kebersihan. Nabi kita adalah seorang yang pembersih. Begitu juga Islam. Allah mengajar umat Islam supaya sentiasa menjaga kebersihan. Nabi juga mengajar kita supaya menjaga kebersihan. Tak boleh kotor-kotor. Walaupun kita ni tak ada apa-apa, maknanya kita ni miskin ke, kita ni kaya ke, kita kena jaga kebersihan. Islam adalah agama yang menitik beratkan soal kebersihan. Okey. Seterusnya, berbakti kepada ibu bapa. Sebagai anak, kita harus berbakti kepada ibu bapa kita, membantu mereka setiap waktu tanpa ada syarat, selagi mana kita hidup. Okey, tengok macam dalam gambar tu. Dia kecil tapi tolong mak ayah dia angkat baju. Okey, yang ke-8, menghormati orang tua. Sebagai orang yang muda, kita harus menghormati orang yang tua. Jangan sebab dia orang tua, dah nyanyuk, dah lupa, kita boleh usik-usik dia, berlaku kurang ajar, tidak sopan dengan orang tua. Kita wajib menghormati orang tua. Okey, yang ke-9, mengasihi ibu bapa. Sayang kepada ibu bapa kita. Tengok Nabi. Nabi sayang kepada ibu susuannya. Dia dah tak ada mak ayah, jadi anak yatim sejak kecil. Jadi dia mengasihi ibu susuannya seperti mana dia mengasihi ibunya sendiri. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Yang ke-10, bercakap perkara-perkara yang baik. Nabi menyuruh kita bercakap benda-benda yang baik. Benda-benda yang tak baik tu kita jangan sebut, jangan sebarkan. Sebab perkara-perkara yang tidak elok tu sebenarnya tidak elok untuk disebarkan. Setiap orang dia ada aib dia, ada perkara yang tidak elok tentang dirinya. Jadi, kita tak boleh sebarkan tentang keburukan orang kepada orang lain dengan cara hanya bercakap perkara-perkara yang baik. Kalau kita tahu tentang keburukan seseorang, kita hanya perlu senyapkan je. Jangan bagi tahu orang lain. Okey. Yang terakhir, menghubungkan silaturahim. Okey. Kamu pergi ziarah mak ayah, kamu pergi ziarah pak saudara, mak saudara, atuk, nenek ataupun mak ayah kamu pergi ke rumah sahabat-sahabat mereka. Itu semua adalah contoh bahawa Nabi menyuruh kita menghubungkan silaturahim. Jangan putuskan hubungan yang sedia ada. Malah kita perlu hubungkan. Sebab apa? Sebab kita adalah sesama Muslim. Kita harus berhubung dengan baik, menjalinkan hubungan yang baik. Itu yang disuruh oleh Nabi. Baiklah, sekarang kita lihat pula buka buku aktiviti Pendidikan Islam, muka surat 134 hingga 139. Sediakan pensel pemadam. Baiklah, muka surat 134, pilih dan tulis. Okey, dia dah sediakan jawapan, kamu hanya perlu pilih dan tulis. Okey. Sunnah ialah sesuatu yang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perbuatan tempat kosong serta tempat kosong yang oleh
40 baginda. Okey, yang pertama, sunnah ialah sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, apa tu? Sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Okey, muka surat 135. Tanda raid pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pangkah pada yang bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang pertama apa tu? Budak ni makan dengan tangan kiri. Sunnah ke bukan sunnah? Bukan. Jadi bukan pangkah. Yang kedua, anak ni lalu depan, atuk dia menunduk. Maknanya dia menghormati orang tua. Sunnah ke bukan sunnah? Ya. Yang ketiga, anak ni berjimat, dia masukkan duit dalam tabung. Ya, sunnah Nabi. Yang keempat, murid ni memberi salam kepada cikgunya, maknanya dia menghormati orang tua. Sunnah ke bukan sunnah? Ya, sunnah. Yang kelima, budak perempuan ni menyantuni, memberi makan kepada arnab peliharaannya. Sunnah ke bukan sunnah? Ya, dan yang terakhir, budak lelaki ni dia cekik leher, tali leher kawan dia, minta duit, gambar duit ni. Ni namanya membuli. Jangan membuli ya murid-murid. Itu dikira salah pada undang-undang sekolah. Okey, bukan sunnah. Muka surat 136. Isi tempat kosong. Baiklah, jawapan dah disediakan di sini. Okey, apa yang kamu kena buat? Kamu perlu rujuk balik pada buku teks pada muka surat 141 yang mengandungi dalil. Okey, bila menulis ayat Al-Quran, kamu kena tulis betul-betul ya. Kamu tak boleh terbalik-terbalik lah. Baris dia tu yang paling penting, barisnya tu. Sebab apa kena bubuh baris? Sebab kita ni orang Melayu. Kamu orang Melayu. Kalau perkataan tu tak ada baris, kamu tak boleh nak baca. Jadi sebab itu, kamu kena bariskan ayat tu. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua. Seterusnya. Okey, nampak ya? Okey, maksudnya apa yang apa tu? Diberikan Rasul kepada kamu, kepadamu. Okey. Tinggalkanlah. Okey, muka surat 137. Okey, bulat jawapan yang betul, sunnah perkataan dan perbuatan. Okey, nombor 1, Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk menjauhi sifat sombong dan A. bangga diri, B. baik hati, C. merendah diri. Apa jawapan di sini? Bangga diri. Nombor 2, 40, anak soleh amat dinantikan oleh ibu bapa. Makanan, pendapat, doa. Al-Quran akan memberikan apa? Berkat, syafaat, berfaedah kepada orang yang membacanya di akhirat. Syafaat. Rasulullah SAW menyeru supaya tidak lupa apa? Bersiwak, berbual, berzanji selepas bangun tidur. Bersiwak, lepas bangun tidur gosok gigi. Nabi Muhammad SAW sentiasa memberi apa? Salam, teguran, makan kepada orang yang dijumpainya. Nabi beri apa? Salam. Muka surat 138. Tulis betul atau salah pada pernyataan di bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang yang mengamalkan sunnah. Betul ke salah? Salah. Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat kepada orang yang beramal dengan sunnahnya. Betul ke salah?
Betul. Nabi Muhammad akan bantu kita ya bila kita amalkan sunnah-sunnah Nabi ni. Nabi bantu kita semasa di akhirat. Orang yang mengamalkan sunnah dapat menjaga diri daripada melakukan maksiat. Betul atau salah? Betul. Saya dah terangkan tadi kan. Individu yang kasar dan jahat lahir daripada mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Betul ke salah? Salah. Bila kita amalkan sunnah Nabi, insya-Allah kita jadi individu yang berakhlak mulia. Okey. Rasulullah menyarankan agar kita sentiasa istiqamah dalam beribadah. Betul ke salah? Ya, betul. Nabi suruh kita istiqamah dalam beribadah. Yang seterusnya, nombor 6. Umat yang berkepribadian mulia dapat dibentuk daripada mengamalkan hidup cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke salah? Betul. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sering berpesan agar tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Betul ke salah? Salah. Okey, muka surat 139. Pilih jawapan yang betul. Yang pertama, okey, kamu kena lorekkan atau warnakan jawapan antara dua ni ya. Kena pilih. Warnakan atau lorek. Cara menunjukkan keprihatinan atau kecintaan kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnahnya. Mana satu? Kecintaan. Sunnah meliputi sunnah perkataan dan sunnah perbuatan ke perbualan? Perbuatan. Yang ketiga, ucapan Nabi Muhammad SAW yang berbentuk suruhan, larangan dan galakan merupakan sunnah apa? Perbuatan ke perkataan? Perkataan. Yang keempat, orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah akan mendapat apa di akhirat nanti? Syafaat ke kemurkaan? Dah tentulah syafaat. Yang terakhir, amalan sunnah dapat apa? Menjerumus atau menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia jawapannya? Menghindarkan. Okey, itu adalah jawapan bagi semua latihan dalam muka surat 136 hingga 139. Ustazah nak kamu buat semua muka surat yang saya dah tunjukkan dalam ni dan hanya hantar tik sahaja bila dah siap. Hantar nama dan tik sahaja bila dah siap kepada Ustazah. Baiklah anak-anak, kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini ialah orang yang beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikannya lebih berakhlak mulia. Itulah kesimpulannya. Okey, apa tujuan sebenar Nabi Muhammad diutus kepada kita? Nabi Muhammad diutuskan kepada umat akhir zaman supaya menjadi contoh. Contoh makna ikutan. Tak kiralah dari segi perbuatan Nabi ataupun perkataan Nabi ataupun sifat Nabi sendiri. Oleh itu, kita sebagai umat akhir zaman ni, umat yang terakhir ni, kita haruslah mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi. Hasilnya apa? Orang yang beramal dengan sunnah Nabi akan jadi lebih berakhlak mulia. Bukan sahaja berakhlak mulia di dunia, bahkan akan selamat di akhirat. Okey? Itulah kesimpulan daripada pembelajaran kita. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita harus mengikut apa yang Nabi kita ajarkan. Dan salah satu cara untuk mendapat syafaat Nabi juga adalah banyakkan berselawat kepada Nabi. Nabi sangat sayang pada umat-umatnya. Kalau kita dengarkan kisah masa Nabi nak wafat, nak meninggal dunia, dia tak ingat harta ke benda-benda lain, dia tak ingat. Yang diingat disebut ummati, ummati, umatku, umatku. Maknanya Nabi sangat sayang pada kita. Sangat sayang pada kita sehingga Nabi nak wafat tu Nabi ingatkan kita. Cuba kalau kita nak mati, kita ingat apa? Mak ayah kan? Maknanya itu yang paling kita sayang. Kita
nak sangat. Macam tu juga Nabi Muhammad, dia sangat sayangkan kita sampai waktu dia nak wafat dia sebut kita umatku, umatku. Maka kita ni sebagai umat Nabi beruntung. Umat Nabi Muhammad yang sangat beruntung. Nabi yang sangat sayangkan kita, kita perlu ingat pada Nabi lah dengan cara banyakkan berselawat. Banyak berselawat dan ikut apa segala ajaran Nabi. Ingat ya, bila kita berselawat pada Nabi, Nabi akan kenal siapa yang banyak berselawat padanya walaupun baginda dah wafat. Itu kelebihan Nabi Muhammad. Okey. Cukup setakat itu dahulu buat hari ini. Saya harap kita dapat mengambil pengajaran daripada pembelajaran hari ini. Semoga dapat kita amalkan apa yang telah kita belajar dalam kehidupan seharian. Semoga berjumpa kembali di waktu akan datang, dan anak-anak jangan lupa buat tugasan. Okey? Walaupun di mana kita berada, kita perlu belajar. Walau apa cara sekalipun, kita kena belajar. Tak kiralah ada cikgu ke, tak ada cikgu, kena belajar. Baiklah, setakat itu dahulu. Semoga bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.